Hai, Assalamualaikum. Selamat kembali ke dalam channel Farhan Zalazila. Hari ini saya nak tunjuk bukti dan tunjuk cara macam mana saya selamatkan tablet lama saya ni daripada terus rosak. Alang-alang terus rosak, saya rosakkan lagi dengan selamatkan dia, dengan hidupkan dia menggunakan power bank ataupun external power. So ada yang bertanya macam mana saya buat, tak bahaya ke. So apa yang saya jawab, benda ni saya dah pakai lama dan saya dah tak pakai dah pun. So just nak tunjuk kat korang semua macam mana cara saya buat. So jom kita buka balik, kita buat postmortem macam mana saya buat. Saya pun dah lupa macam mana saya buat. Jom kita buka ni balik. Baik, sebelum saya pergi lebih lanjut, saya nak memperkenalkan, inilah dia, Asus ePad Memo ME171. Saya tak tahulah sebutan sebenar dia macam mana, tapi itulah nama dia. Ini adalah salah satu keluaran utama, keluaran terawal Asus dalam konsep pad lah, iPad pula, sorry, dalam konsep tablet. So untuk keluaran Malaysia, saya tak tahu dia ada datangkan dengan sekali Mi Mic atau tidak. So yang saya beli ni tak ada Mi Mic. Rugilah saya. Mi Mic ni dia adalah satu device, wireless device yang dia actually dia Bluetooth device yang digunakan untuk kita jawab telefon, kita tukar apa, tukar music kan, kita untuk lepas tu baca notification dekat Mi Mic tu. Dia early generation, sebelum adanya datang smartwatch apa semua tu. Macam itulah konsep dia. Oh, even kita boleh jawab call daripada situ. Memang macam phone kecil. Okey, ini dia Asus Tab. Saya panggil Tab je lah. So Tab ni dia ada didatangkan dengan USB Type B. Type B ada mic jack, microphone jack lah, atau saya panggil mic jack je. Yang ni HDMI port, mini HDMI. Volume button, sini ada reset button, dan dekat sini dia ada power button. Okay, sebelah sini dia ada memory, SD card slot dengan SIM card slot. Dan pad ni juga dia didatangkan dengan stylus, yang kita panggil sekarang stylus lah. Dia dekat sini. So sebelum kita buka dia balik, untuk pengetahuan semua, dia ni kita boleh guna dia sebagai telefon, kita boleh guna dia sebagai tab. Tetapi kelemahan dia, dia tak ada mic, dia tak ada speaker dekat depan untuk kita jawab telefon. Kalau kita nak jawab telefon, nak guna dia sebagai telefon, kita kena jawab call, pegang dia terbalik, lekat kat kepala macam ni, kita jawab telefon. So kurang convenient. Sebab tu dia ada didatangkan dengan Mi Mic. Tapi saya punya ni tak ada Mi Mic, so tak apalah. Dan di dalam dia ada terdapat bateri yang besar. So bateri tu saya tak ingat, saya tak mana, sekejap saya cari dulu, nanti kita tunjukkan dia. Baik, ini adalah bateri dia. Saya dah simpan lagi, dah berapa tahun dah ni saya simpan. Saya simpan sebab saya tak tahu macam mana cara yang terbaik untuk saya lupuskan. Jadi saya simpan untuk keselamatan lah. Tapi sepatutnya untuk lebih selamat, saya kena lupuskan dekat dekat tempat yang sepatutnya. Tapi saya tak tahu macam mana saya nak lupuskan, jadi saya simpan. So Asus ePad ni didatangkan dengan bateri 4400 mAh dengan 16 watt hour. So besar juga, besar tapak tangan saya, besar juga dia punya bateri, not bad, dan puas hati juga guna. So
tetapi dia dah sampai masanya. Dia tak kembung tak apa, tapi mungkin dia dah kapuk dalam dia, mungkin inilah dah tiba masanya dia punya tarik luput dia. So dah tak boleh pakai. So bila dah tak boleh pakai, saya dah tak boleh nak guna tab ni dengan baik. So bila saya fikir balik macam mana aku nak buat, so why not aku buka je and then aku buang. Tetapi nak cari replacement dia waktu tu memang susah. Cuba cari dekat Mudah lah apa, susah nak cari dia punya replacement. Even hantar kedai pun tak worth it. Jadi saya buka, saya tengok dalam dia macam mana, dan itulah datangnya idea untuk saya modify tab ni menggunakan power luar, iaitu dengan menggunakan power bank. Power bank ni pun power bank lama. Okay, jadi mari kita buka. Baik, ni saya dah buka tab ni. Macam ni lah rupa hasil dalam dia. Okay, ni dia punya cover. Ni untuk heat dissipator, saya tak ingat ke sebagai antena, saya tak ingat. Ini kegunaan ni. Mungkin Mana yang Arif lebih tahulah. Saya pun tak arif sangat. Okay, so kita tengok dalam dia. Bagi anda yang tidak percaya betul ke saya buat benda ni, betul ke saya remove bateri dia, so untuk membuktikannya, ini adalah bateri dan dia terletak di sini. Yes, tu bateri. Ni asal dia punya bentuk dia lah. Okay, kita boleh nampak jelas dia punya apa ni, SIM card slot sini dengan memory card slot lah, SD card. Saya pun tak arif sangat berkenaan dengan device mobile ni, sebab saya lebih kepada komputer. So untuk mobile saya tak arif lah. Tapi saya cuba kata MacGyver sendiri, jadi MacGyver. So ini adalah kabel original charger cable dia, Asus punya. So Asus ni yang bestnya berkenaan dengan Asus ni, kualiti dia yang dululah, waktu dulu, zaman sekarang tak tahulah. Yang waktu zaman saya awal-awal beli dan join Asus ni, dia punya kualiti bagi saya bagus, dia tahan lama. Tapi sekarang ni saya tak pastilah. So kabel dia ni memang tahan lasak, dan saya gunakan semula sebab saya nampak ni, saya ada logo Asus. Saya guna sebab saya yakin dan percaya kabel dia boleh tahan lama. So dekat sini dia punya terminal dia. Saya buka balik, boleh tak? Okey. Lekit. Okey. Ni dia punya terminal dia. Dua ni terminal bateri dia. Sini dan sini. Dan saya tak ingat macam mana saya buat, tapi terminal untuk kat sini saya solder lah. Saya solder gunakan soldering iron. Saya guna skill mana yang saya belajar dulu waktu sekolah, waktu saya study dulu. Saya guna skill apa yang saya ada. Walaupun tak cantik, walaupun orang kata bukannya level profesional, tetapi it function. Dia boleh function. Okay, saya direct connect dengan saya tak tahulah apa benda ni, saya just buat je, jadi MacGyver sendiri. So itulah hasilnya. Dan saya gamkan, nampak ni macam bentuk berair ni. Ini saya guna glue gun rasanya. Saya guna glue gun untuk saya staykan dia kat body ni, meleleh ni. Eksperimen kan. So dekat dia punya cover dia, saya tebuk, saya potong ni sikit bagi untuk keluarkan kabel lah daripada body dia ni. Dia jadi macam ni. So
Ni saya cabut, saya terbalikkan. Saya nak buktikan yang bahawa benda ni berfungsi. Okey. Tetapi tablet ni dia ada masalah. Waktu saya beli tu pun dia dah ada masalah. Mungkin pengeluaran awal dia dulu memang tak berapa canggih, tak berapa nak stable. So dia ada problem dengan dia punya charging lah. Saya tak tahulah dia punya board ke apa, tapi dia ada problem sikit. So okey, dekat sini power bank ni, normally power bank yang lama-lama dulu dia ada boleh zoom tak? Boleh zoom tak? Kamera saya tak dapat zoom. Kamera saya. Okey. Dia ada output untuk 5 volt 2.1 M dengan output 5 volt 5 volt 1.0 M. Okey. Ni rendah lah dia punya M dia, ni tinggi sikit. So saya cocok dekat bahagian dekat bahagian 2.1 M. Dulu waktu saya buat projek ni, dia berfungsi dengan baik lah. Dia bila kita on, dia boleh terus on. Tapi saya tak tahulah mana silapnya apa semua. Dia jadi macam problem sikit. Dia macam perlukan jump start daripada another power source. So saya combinekan dua wire ni. Kampung dua wire ni saya combinekan, saya ikat je. Sebab waktu tu saya gunakan untuk dalam kereta sebagai navigation system saya. Saya gunakan pad ni sebagai navigation system saya dekat dalam kereta. So dia kat dalam kereta kita biasa guna yang untuk kita charge tu kan, dekat power outlet tu. So situ ada dua port USB. Saya cocok dua-dua untuk once kita on je kereta, dia terus on. Tab ni terus on. So saya dah cocok dua-dua. Saya cocokkan yang ni pula dekat charging port dia. Biasa kalau kita on kereta, dia akan menyala. Macam mana pula ni? See? Barang lama. Payah sikit nak hidup. So dia loading. Waktu dulu waktu saya pasang dekat kereta, saya dah sangkut dekat kereta. Memang waktu bila saya on je kereta punya aksesori, bila dia power supply, terus tab ni akan activate. Dia akan on sendiri. Dia macam ada jump start lah. Dia jump start, dia guna dia punya USB ni. Sebelum ni tak perlu pun pakai USB, tapi entah macam mana ada problem, ada faulty kot, dia memerlukan dia punya power charge. Tetapi bila dia dah on macam ni, saya boleh remove dia punya charger ni, dan dia akan independent menggunakan power source yang saya dah cantum kabel tu dekat dia punya body lah. Okay, sekarang ni yang kita boleh nampak, sorry, tak apa nak jelas sangat. Okay, kat sini ada tunjuk dia punya output dia 5 volt 1 M. Maksudnya sekarang ni dia tengah supply dekat melalui USB ni lah. Okay, tetapi kalau saya remove USB punya port ni, saya remove, dia akan terus ubah power dia kepada input yang lagi satu yang saya dah solder tu. So dia sekarang ni dia independent menggunakan
5 volt 2.1 amp. Bagi saya mungkin tak sama spek, sebab spek bateri asal adalah 3.7 volt. Amp dia saya pun tak tahu kiraan dia macam mana. Saya bukan tak tahu, saya tak ingat kiraan dia macam mana, tapi dia boleh pakai. So saya just cabut je ni. Dan untuk bukti, inilah dia. Ini kabel ni semua, okey. No battery, tapi dia guna power bank. Boleh function macam biasalah. Ada orang tanya, tak bahaya ke, tak meletup ke? Bagi saya tak bahaya pun, sebab no such thing nak meletup. Sebab yang biasanya phone ni meletup-meletup sebabkan dia punya bateri. Bateri ni bahaya. Bateri ni kalau kita tak jaga dengan betul, dia boleh meletup. So bila dia tak ada bateri, saya just direct dengan power bank, should be okay, no problem, boleh pakai. Tetapi tab ni dah tak setanding dengan teknologi sekarang lah. Nak update pun dah tak boleh. Even kalau kita masukkan dalam Play, kita masukkan akaun kita dalam Play Store pun macam dah tak relevan dah lah. Okay, so, masih boleh guna. Okay, so untuk dalam dia punya sistem dia, kita tengok bahagian setting, kita pergi kepada bateri. So dia tulis kat sini 100% full. Dia memang 100% full sebab dia detect yang dia tu 100% full. Okay, nampak? Okay, so inilah dia bukti projek saya yang lama dulu, saya rasa tahun 2017 rasanya. Ini saya buat. Dan device ni saya beli dah lama. Sebelum tu lagi, mungkin dalam 2013-2014 saya rasa. So, kepada semua yang rasa nak jadi MacGyver, boleh try. Tapi hati-hati bila bermain dengan bateri. Kita kena hati-hatilah sebab bateri ni tambah-tambah pula dia ni boleh meletup kalau kita salah cara. Tapi inilah hasilnya. Okay, okay, baiklah, itu saja daripada saya untuk membuktikan bahawa projek saya ini sebenarnya berfungsi dan bukannya orang kata bukannya olok-olok lah, ya. Tetapi untuk kegunaan jangka masa yang panjang tidak sesuai sebab teknologi zaman sekarang bergerak dengan sangat pantas. Setiap masa ada perubahan teknologi, dan tablet ni sejujurnya tak boleh nak catch up dengan teknologi yang ada sekarang lah. Memang tak sesuai untuk dia digunakan lah, sebab teknologi dia pun 3G bukannya 4G. So sekarang ni kita pun, zaman kita sekarang sedang beralih daripada 4G ke 5G dah. So memang macam tak sesuai. Dan skrin dia pun ada, tak silap saya istilah dia dead pixel. Nak cari dia punya alat ganti pun payah. Memang tak ada guna lah untuk kita gunakan dalam masa jangka yang panjang. Nak letak dalam kereta pun boleh, tetapi tak perlu dah, sebab sekarang ni lagi canggih lah kan. So kepada anda semua di luar sana yang berminat dengan channel saya ni, jangan lupa like, share dan subscribe pada channel saya ni. Kita jumpa di lain hari, di lain video. Take care, stay safe, bye.